Okey, hari ni kita nak masuk dalam perbahasan baru. Cuma kita baca atas dulu, kita baca Muqaddimah Al-Hadramiyah. Tidak wajib udhiyah melainkan dengan nazar atau dengan perkataan seseorang, ini adalah binatang korban atau aku jadikannya sebagai binatang korban. Okey, asal hukum melaksanakan ibadat korban, hukum dia adalah sunat. Cuma bertukar menjadi wajib dua keadaan. Yang pertamanya dengan sebab nazar, ataupun yang keduanya dengan sebab seorang tu kata ini adalah binatang korban, atau aku jadikannya sebagai binatang korban. Ni dipanggil benda wajib. Kita jadikan lembu tersebut sebagai ataupun hukum melaksanakan ibadat korban jadi wajib kerana bil ja'li, dengan kita menjadikan. Okey, nanti kita akan bincang panjang lebar lepas daripada masalah ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Hukum melaksanakan ibadat korban pada asalnya adalah sunat, namun bertukar menjadi wajib dalam dua keadaan. Yang pertamanya nazar haqiqatan, yang keduanya nazar hukman. Okey, kita kena bincang nazar haqiqatan dulu. Lepas tu kita pergi kepada nazar hukman. Nazar haqiqatan, nazar sungguhlah. Apa makna nazar? Nazar ni adalah seorang dia mewajibkan ke atas diri dia melakukan sesuatu ibadat yang pada asalnya tidak diwajibkan. Dia mewajibkan ke atas diri dia melakukan suatu perkara yang pada asalnya tidak diwajibkan. Melaksanakan ibadat korban pada asalnya tidak diwajibkan, namun dia mewajibkan ke atas diri dia melaksanakan ibadat korban tersebut. Maka tu yang dinamakan sebagai nazar. Nazar ia terbahagi kepada tiga. Ana kena sebut pula masalah ni. Banyak kali kita sebut, tapi sebelum daripada ni ana silap. Ana silap, tak sedar ana silap. 2-3 kali ana silap dalam masalah pembahagian nazar. Dan hak yang silap ada ke hak yang masuk dalam YouTube. Ada silap. Ana dengar balik, la ilaha illallah, silap dak sekarang. Okey. Nazar dia terbahagi kepada tiga. Dia kalau kira dalam mazhab Imam Syafi'i gini, nazar dia terbahagi kepada dua dulu. Lepas tu hak yang pertama terbahagi kepada dua, tapi kesimpulannya terbahagi kepada tiga. Yang pertama dipanggil nazar tabarrur, yang keduanya dipanggil nazar lajaj. Nazar tabarrur dia terbahagi kepada dua, yang pertamanya nazar mutlaq, yang keduanya nazar mujazah. Kesimpulan, okey kita buat cepat-cepat Nazar pada asal terbahagi kepada dua. Yang pertamanya nazar tabarrur, yang tabarrur daripada perkataan birrun. Yang keduanya nazar lajaj, lang jim alif jim. Okey, dua. Nazar tabarrur terbahagi kepada dua. Yang pertamanya nazar mutlaq, yang keduanya nazar mujazah. Okey, jadi kesimpulan nazar ada tiga. Nazar mutlaq, nazar mujazah, nazar lajaj. Okey, apa makna nazar mutlaq? Nazar mutlaq, mutlaq ni dilepaskan daripada ikatan. Itu asal makna mutlaq. Nazar hak yang kita lepaskan daripada ikatan. Maksud dia, kita mewajibkan ke atas diri kita melakukan sesuatu perkara pada asalnya tidak diwajibkan tanpa mengikatkan dengan apa-apa ikatan. Duk nengu seorang, wajib aku rebang tahun ni. Okey, itu nazar mutlaq. Dia pergi kandang kambing dia, hak jenis ada kambing, banyak kambing tahun ni. Wajib aku meleh rebang kambing ni seekor. Tengok, wajib aku rebang kambing ni. Okey, itu dipanggil nazar mutlaq. Itu nazar mutlaq. Dia mewajibkan ke atas diri dia melakukan suatu perkara yang pada asalnya tidak diwajibkan tanpa mengikatkan dengan apa-apa perkara. Itu dipanggil nazar mutlaq. Yang keduanya nazar mujazah. Nazar mujazah adalah seorang dia mewajibkan kepada diri dia melakukan suatu perkara yang pada asalnya tidak diwajibkan apabila dia dapat nikmat ataupun tertolak bala. Apabila dia dapat nikmat ataupun tertolak bala. Ketika mana diikatkan kewajipan tersebut apabila dapat nikmat ataupun tertolak bala. Contoh dia dapat nikmat, sebagai contoh, dia kenang seorang puang, bab nikah pula. Dia kenang ke seorang puang. Dia pun nak masuk Minang. Okey, dia nak masuk Minang. Dia pun aturlah rombongan untuk merisi. Dia pun duduk rumah ni dalam keadaan debar ni. Nak warna ni sudahlah. Doa dah. Nazar nazar banyak jadi nazar. Sebab kita duduk pondok tu orang mari atas semua kambing. Kita nak kambing nazar. Dan kita memang sarangkan banyakkan nazar. Sebab kita kenyang. Allah Rabbi. Sebenarnya hukum nazar ni ada perbincangan di kalangan ulama. Ada ulama ramai juga ulama kata makruh hukum nazar. Adalah perbincangan di kalangan ulama. Kita tak mau bincang berkenaan hukum benda kita bernazar. Cuma kita nak bincang dia nazar
nazar mujazah adalah seorang tu dia mewajibkan ke atas diri dia melakukan suatu perkara yang pada asalnya tidak diwajibkan dengan dapat nikmat ataupun tertolak bala. Contoh saat ni lah. Dia nak minang saat ni. Lepas tu duduk rumah ni sudahlah. Nak warna ni, makan tolak debor perut nazar lah. Kalau sekiranya dia terima pinanganku, maka wajib aku rebang tahun ni. Rebang uta tu. Contoh nazar. Baik, tiba-tiba dia terima tak sekarang. Wajib kena rebang. Dia biasanya lepas daripada jadi benda yang nazar tu mula lah. Mula boleh dah kalau dak urat. Pula dak. Ni banyak bukan seorang dua banyak Biasanya budak-budak hak yang periksa. Sebelum periksa tu nazar. Kalau lulus sekian adalah benda-benda dia nak buat. Lepas lulus dia tanya pula kita. Ustaz warna ustaz Dia tanya tu bukan benda. Dia nak cari takut ada makhlas, ada makhraj. Takut dak buat pun tak apa. Padahal dia tahu dah munazar buat Dia kita tanya pula tu nak cari takut ada jalan-jalan. Allah Rabbi. Nakal juga kadang-kadang. Mula-mula tu nazar sangat. Lepas boleh benda hak yang dia nazar saat ni tu tak mau buat pula. Tu tanya ustaz Ustaz mana hukum dia? Padahal kita tahu dah. Bukan kita tak tahu. Dia tanya saat ni tu dia nak cari jalan tak mau buat aje benda hak yang dia nazar. Gitu je asalnya. Jadi nazar mujazah apabila berlaku apa yang diikatkan dengan nazar, maka wajib dia kena tunaikan apa yang dinazarkan dengan kesepakatan ulama tanpa ada khilaf. Kerana Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, wal yufu nudurahum. Hendaklah mereka itu menyempurnakan. Lamul amri dipanggil al-aslu fil amri lil wujub. Asal pada amar adalah wajib. Wajib mereka itu menyempurnakan nudurahum akan nazar mereka itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu. Sesiapa yang bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka hendaklah wajib dia melakukan ketaatan tersebut. Kata ulama yang dimaksud dengan wajib dia tunaikan nazar ni, yang pertamanya adalah nazar mujazah. Manakala nazar mutlaq yang pertama tadi ada perselisihan di kalangan ulama. Adakah wajib dia kena tunaikan apa yang dinazarkan ataupun tidak? Menurut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, wajib dia kena tunaikan apa yang dinazarkan. Okey, jadi kesimpulan, nazar mutlaq dengan nazar mujazah mesti dia kena tunaikan apa yang dinazar. Tinggal lagi nazar lajaj. Nazar lajaj ni adalah seorang dia nak tekang diri dia supaya buat sesuatu perkara. Okey, tekang diri dia supaya buat sesuatu perkara. Ni suatu perkara ni bukan nazar, yang benda lain dulu Dia nak tekang diri dia supaya buat satu perkara, ataupun dia nak tekang diri dia supaya tinggal suatu perkara. Sama ada nak tekang untuk buat ataupun tinggal. Lepas tu diikatkan dengan nazar. Okey, sebagai contoh. Sebagai contoh. Ana buat contoh benda yang pernah diajukan soalan kepada ana. Kadang-kadang contoh kita malu kan nak sebut kan? Biar kita sebut. Boleh Ada orang hak yang diajukan kepada ana, ustaz, saya nazar kalau saya tengok lagi filem lucah, maka wajib saya buat sekian-sekian. Ada orang, ustaz, saya nazar kalau saya onani lagi. Ni soalan-soalan hak yang diajukan kepada ana. Okey. Jadi saya nazar kalau saya buat lagi benda tu, saya akan buat sekian-sekian. Sama ada puasa ke, ataupun sembahyang ke, ngaji Quran ke, iktikaf ke, korban ke, nak kira lah. Okey, ni dinamakan sebagai nazar lajaj nama dia. Tujuan dia bukan nak nazar. Tujuan dia nak halang diri dia daripada melakukan perkara tersebut. Tujuan dia nak halang diri dia daripada melihat filem lucah. Tujuan dia nak halang diri dia daripada melakukan onani. Tapi oleh kerana Allah Rabbi nafsu kuat sangat, di zaman penuh dengan fitnah, tak dia nak tahan, dia pergi buat juga. Padahal nazar dah sebelum ni. Ni buat juga. Jadi sebenarnya bukan dia nak nazar. Sebenarnya dia nak tekang diri dia untuk melakukan sesuatu perkara. Ataupun untuk tekang diri dia daripada melakukan suatu perkara. Cuma diikatkan dengan satu kewajipan yang lain. Okey, itu dinamakan sebagai nazar lajaj. Ana pernah buat contoh sebelum daripada ni, contoh rokok. Orang yang hisap rokok, bukan tak ada dalam hati dia kehendak untuk berhenti daripada rokok. Bukan tak ada. Ada. Tambah-tambah camping untuk isap rokok ni memang cukup hebat di zaman kita.
daripada sudut kesihatannya. Majoriti ulama dunia kata haram. Hak yang kata makruh tu hak isap rokok. Hak kata makruh. Tu kebanyakannya. Jadi majoriti kata haram. Jadi bukan tak ampuh nak berhenti rokok ni, bukan tak ampuh, nak berhenti sangat. Tapi orang hak dak isap rokok je tak tahu. Orang isap rokok saja tahu. Payah nak berhenti rokok. Baik. Ana dak isap rokok. Ana dak isap rokok. Tapi dulu pernah isap rokok. Benar. Sebab kita bukan scammer kan. Hak dak isap rokok saya scammer aje. Betul tak? Itu bang. Jadi ana dak isap rokok, lain ni ada isap. Cuma nak rakyat dulu pernah nak isap rokok. Jadi payah nak berhenti. Payah nak berhenti. Orang hak yang isap rokok tahulah. Orang hak yang tak isap rokok tak tahu. Sedap cakap lah tak isap rokok. Hak isap rokok. Ana buat contoh. Ni anda pernah cerita dah sebelum daripada ni. Mana cerita pula. Ana pergi Mekah baru ni pada bulan 1 baru ni. Bawa jemaah syarikat Al-Quds. Ada seorang pakcik daripada Kelantan. Tapi ana minta izin dah dia. Nak cerita ke orang ni. Ana minta izin dah. Dia duduk sebilik dengan kita. Biasa kita pergi Mekah kita bawa ubat-ubat. Panadol pun sekali. Pakcik tu sampai Madinah demam. Demam, darah kita bagi ubat tak baik. Bagi ubat tak baik. We rokok seputung, baru segar. Jangan main. Rupanya ubat duduk situ. Allah, kita pun sedap kita kata. Tu dia. Ubat duduk situ rupanya. Jadi payah nak berhenti rokok ni. Okey, tekad dalam hati nak berhenti. Tak cakap nak buat, tak berhenti juga. Macam-macam cara dah. Macam-macam tip guna. Last sekali nak marah ke diri. Nak marah ke diri, bukan nak marah ke orang lain. Nak marah ke diri kau. Padahal di kotak rokok tu macam-macam dah nyakitnya tulis situ. Beli kau. Masa beli tu tak tengok hak situ kau. Jadi nak marah sangat ke diri. Last sekali kata, aku kalau aku isap rokok lagi wajib atas aku nazar, aku nak rebang 2 ekor lembu tahun ni. Kata dia semangat je masa nazar. Sampai masa memang tak mudah. Mai kawan keliling duk isap rokok, dok cakap nak tahan, gi kok tu, gi kok ni, dok jadi. Macam orang mabuk dah. Last sekali ambil juga. Isap juga. Okey. Tu dipanggil nazar dia. Nazar lajaj. Bukan tujuan dia nak sembelih 2 ekor lembu. Bukan. Tujuan dia nak halang diri dia daripada melakukan perkara sekali sini isap rokok. Okey, boleh faham kan? Dia dipanggil nazar lajaj. Nazar lajaj ada perbincangan yang panjang di kalangan ulama fiqh. Sehingga Kang Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i sendiri pun berselisih pandangan dalam masalah ni. Apa yang mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i yang dipilih oleh Imam Nawawi, bahawasanya orang yang melakukan nazar lajaj apabila berlaku apa yang dinazarkan, apabila berlaku perkara yang diikatkan dengan nazar saat ni, maka tidak wajib dia tunaikan apa yang dinazarkan, bahkan boleh kepada dia pilih di antara menunaikan ataupun bayar kifarat sumpah. Kerana di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafaratun nadhri kafaratul yamin. Kifarat nazar adalah kifarat sumpah. Yang dimaksud kifarat nazar adalah kifarat sumpah, ia merujuk kepada nazar lajaj. Jadi apabila tiba-tibanya isap rokok tak setara, maka boleh dia pilih. Pilih meleh 2 ekor lembu, 7,000, 3,500 rebang. Baik, 7,000. Ataupun kalau tak mau meleh 2 ekor lembu saat ni, dia bayar kifarat sumpah. Bayar kifarat sumpah. Kifarat sumpah bagi makan 10 orang miskin ataupun bagi pakaian, ada kifarat sumpah. Boleh pilih di antara 2 perkara tersebut. Baik. Tu nazar. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nazar hakikatan dia terbahagi kepada 2 pula. Okey, saat ni kita bincang dah pembahagian nazar kepada nazar mutlaq, nazar mujazah dengan nazar lajaj. Nazar dia terbagi kepada 2 pula. Ada orang masa dia nazar dia menentukan binatang. Dia ta'yin. Okey, itu panggil nazar kepada binatang hak yang muayyanah, hak yang dia tentukan. Dia masa dia nazar dia ta'yinkan binatang. Yang keduanya dia masa dia nazar dia tidak ta'yinkan binatang. Itu dipanggil nazar fi zimmah. Okey, dia ada nazar dia ta'yinkan binatang, nazar al-muayyanah, ada nazar fi zimmah. Okey, boleh faham? Apa nak fi zimmah dalam tanggungan? Okey, anda buat contoh untuk faham. Sekarang ni orang tu ada kambing. Ni kambing anda kenal botol air ni bukan kambing. Contoh je ni. Okey. Ni kambing Katakanlah ni kambing. Dia ada kambing ramai kok kambing dia. Orang Terengganu kata ramai. Orang luar tak kata ramai. Orang Terengganu kata ramai. Ramai kambing dia. Dia pun duduk tengok dengung. Oh, banyak kambing aku tak ada nak rebang saya kau rebang sayang.
nak rebang. Saya duk main gitu lah. Lah sekali gerang ke diri, wajib aku rebang kambing ni seekor. Okey, dia isyarat kepada kambing yang tertentu. Ni dipanggil ta'yin. Ni dipanggil dia telah menentukan, ni dipanggil ta'yin ya. Dia telah menentukan kambing yang tertentu ketika dia bernazar. Itu dipanggil nazrul muayyanah nama dia. Okey, selesai. Jadi apabila dia tentukan, secara automatik kambing ni keluar daripada milik dia, wajib dia kena rebang. Okey, boleh faham? Wajib dia kena rebang. Kalau kambing ni hilang, kambing ni mapu, kena orang curi, tambah-tambah kambing mahal pula, tak ada masalah. Gugur daripada dia. Tak perlu buat lah. Sebab dia tentukan kambing ni. Okey, boleh faham? Boleh faham kan dia tentukan kambing ni. Okey, satu. Ni panggil nazrul muayyanah. Yang keduanya adalah dia nazar fi zimmah, dalam tanggungan dia. Duk dengung seorang, kalau boleh jawatan baru pula, aku nazar nak rebang seekor kambing. Dia katakan ni, kalau boleh jawatan tu, dia nak jawatan. Kalau boleh bonus tu, sebagai contoh. Tak kira lah jawatan Perdana Menteri ke bukan Perdana Menteri, tak kira, sama je. Jadi, andai kata, boleh jawatan tersebut, maka wajib aku rebang seekor kambing. Okey, tu dipanggil benda nazar ma fi zimmah. Dia nazar benda yang ada dalam tanggungan dia. Maksud dia benda yang ada dalam tanggungan dia, tak tentu mana-mana kambing. Dia pergi cari kambing bor pun tak apa, kambing dok bor pun tak apa, dok kira lah kambing cukup umur ke, dok cukup tapi gebang kena cukup umur. Tu silap nanti. Masalah nazar nak sembelih lain, nazar gebang lain. Takut silap anda sebut saat ni. Sekali lagi. Dia nazar untuk gebang seekor kambing. Dia kata, kalau aku dapat gaji, aku dapat jawatan tersebut, dapat bonus, wajib atasku rebang seekor kambing. Dia tidak ta'yinkan mana-mana kambing. Maka kata ulama, dia rebang mana-mana kambing yang cukup syarat udhiyah, syarat korban, maka sah. Tak kira lah kambing dia beli di Kuala Lumpur ke, beli di Kelantan ke, tak kira. Sebab dah tentu mana-mana kambing. Dia tidak ta'yinkan masa dia nazar. Okey, boleh faham? Lepas daripada tu, dia pun ta'yinkan apa hak yang ditanggung oleh dia. Kambing ni lepas daripada nazar baru dia ta'yin. Okey, dia hukum dia, kalau daripada segi hukum lain daripada hak yang dia ta'yinkan pada dia nazar tadi. Maksudnya, tiba-tiba kambing hak yang dia ta'yin lepas daripada ta'yin apa hak yang ada dalam zimmah di dalam tanggungan dia, mampu tak sekarang. Maka kata ulama tetap wajib dia kena cari kambing lain. Okey, boleh faham? Sebab benda tu berada dalam tanggungan dia. Lepas daripada tu baru ditentu kambing ni. Kalau tak ada kambing ni, benda kambing ni mampu ke apa semua sekali, tetap kewajipan ada dalam tanggungan dia. Kerana dia menanggung nazar tersebut. Okey, boleh faham? Boleh faham tak? Anda sebut ta'yin ni kerana benda, kerana nak faham sebenarnya pembahagian nazar wajib kepada nazar benda pembahagian korban wajib kepada nazar dengan ta'yin adalah pembahagian yang tidak daqiq sebenarnya. Sebenarnya ta'yin digunakan untuk nazar haqiqatan. Sebenarnya. Okey, itu hak yang asal. Kang anda kabar saat ni kang, apabila seorang tu bernazar, kadang-kadang dia ta'yinkan kambing ketika dia nazar. Kadang-kadang dia tidak ta'yin tapi dia ta'yinkan setelah daripada itu. Jadi bermakna penggunaan ta'yin digunakan untuk nazar haqiqatan. Okey, boleh faham? Boleh faham Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, wajib kita baca dulu, lepas tu nanti kita baca yang kedua. Masalah wajib kerana nazar. Nazar ialah seorang mukallaf itu mewajibkan dirinya sendiri kerana Allah melalui perkataannya. Kena ingat, nazar mesti dengan perkataan. Kalau hanya niat dalam hati, dia tidak dinamakan nazar. Dia niat dalam hati, kalau dapat tu nak melih kambing, dapat tu nak buat rebang. Contoh, tu tidak dinamakan nazar. Nazar mesti dengan perkataan. Nazar ialah seorang mukallaf mewajibkan dirinya sendiri kerana Allah melalui perkataannya untuk melakukan suatu perbuatan yang pada asalnya tidak wajib di sisi syarak. Apabila seorang itu bernazar melakukan ibadat korban, sama ada nazar secara mutlak. Okey, nazar mutlak tadi kan? Okey, faham? Nazar mutlak kita cerita dah. Ataupun dengan mengaitkan suatu perkara. Okey, nazar mujazah. Maka dia wajib melakukan ibadat korban. Walaupun hukum asal bagi ibadat korban adalah sunat. Okey, masalah yang kedua, wajib kerana ta'yin. Wajib kerana benda? Kerana ta'yin. Hak yang lebih tepat adalah, hak yang lebih daqiq lah daripada sudut pembahagian adalah
nazar haqiqatan ataupun nazar hukman. Nazar haqiqatan dan nazar hukman. Wajib kerana nazar haqiqatan, yang keduanya wajib kerana nazar hukman. Ataupun boleh kita kata wajib kerana nazar, atau yang keduanya wajib kerana al-ja'li, menjadikan. Okey, itu pembahagian yang lebih tepat. Tapi tak ada masalah kita bagi lagu ni, tak ada masalah.